Alhamdulillah bertemu kembali. Baru-baru ini Kementerian Kesihatan KKM meluluskan penggunaan ubat antiviral keluaran Pfizer yang dikenali sebagai Paxlovid yang disifatkan Ketua Pengarahnya Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah sebagai senjata baharu untuk melawan COVID-19. Penggunaan ubat COVID-19 ini dijangka dapat membantu mempercepatkan peralihan ke fasa endemik. Jadi untuk mengetahui lebih terperinci mengenai ubat antiviral tersebut, kita bersama pakar perunding penyakit berjangkit UiTM Private Specialist Center UPSC, Dr. Yazli Yohana. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Doktor, kita teruskan dengan soalan sejauh mana ubat antiviral Paxlovid dapat kurangkan kes serius sekaligus menjadikan COVID-19 sebagai endemik sama seperti influenza H1N1 dan sebagaimananya, Doktor? Paxlovid adalah satu ubat makan, ubat oral yang boleh diambil oleh pesakit COVID-19. Okay? So baru di-announce hujung tahun lepas dan akan bakal masuk ke dalam negara. Okay? So apa yang kita nampak dengan Paxlovid ni, ubat oral ni, dia mampu mencegah mereka-mereka yang berisiko tinggi untuk mendapat COVID-19 yang teruk. Maksudnya kalau kita tahu kita dapat COVID-19 hari ini, kita diberi ubat oral Paxlovid ni, dia mampu mencegah daripada COVID ini turun ke paru-paru dan menyebabkan kita perlu menerima rawatan di hospital. Okay? So keberkesanan Paxlovid ni berdasarkan kajian awal daripada company Pfizer, memang nampak amat memberangsangkan lah. Dia boleh mengurangkan kemasukan hospital, boleh mengurangkan COVID daripada serang paru-paru dan menyebabkan kita perlu rawatan-rawatan yang lebih rumit di hospital. Adakah keberkesanan ubat tersebut meliputi semua varian yang ada, Doktor? Varian, okay, so Paxlovid ni dia tak macam vaksin. Okay? Vaksin kita nak cegah daripada dapat COVID bila kita attack spike protein tu. Okay? Paxlovid ni dia cara jalan dia, cara bekerja dia lain. Okay? Dia menghalang enzim dalam COVID-19 ni daripada berfungsi dan menyebabkan mampu membiak. Okay, the protease inhibitor lah. Dia elakkan, dia halang protease enzim dalam COVID-19 ni untuk membiak. Okay, menyebabkan virus tu membiak. So cara pekerjaan dia lain. Tapi tak mungkin virus boleh juga lawan Paxlovid ni kalau kita ambil ubat ni sembrono, tak mengikut arahan doktor dan sebagainya. Okay? Sebab semua virus boleh mutasi. Okay? Tapi dari segi announcement, dari segi kajian awal, kita nampak Omicron pun mampu dihalang oleh Paxlovid ni lah. So, Doktor, adakah golongan mana yang boleh ambil ubat Paxlovid? Mungkin ada had umur ataupun yang belum ambil vaksin. Adakah mereka juga boleh mengambil Paxlovid? So, bukan mereka boleh mengambil lah. Maksudnya doktor yang perlu decide untuk beri kepada mereka yang perlu ambil Paxlovid. Okay? So, kita harus ingat kita tak mahu orang nanti beli sembarangan. Itu menyebabkan kerintangan. Okay. So, Paxlovid ni kita hanya akan berikan kepada mereka yang berpotensi untuk mendapat COVID-19 yang teruk. Maksudnya bukan semua orang perlu mengambil Paxlovid kalau dia tahu dapat COVID-19. Okay? So, mereka-mereka yang berisiko tinggi lah, umur 60 tahun ke atas, ada sakit buah pinggang, pesakit kanser, pesakit transplant, okay? Mereka yang mempunyai jisim berat badan yang tinggi dan penyakit-penyakit kronik seperti jantung dan sebagainya adalah golongan-golongan sasar yang perlu diberi Paxlovid kalau dapat COVID-19. Harus ingat Paxlovid ni berkesan kalau kita ambil dalam masa 3 hari kita dapat COVID-19. Bukan maksud dah 5-6 hari dan baru kita tahu ada COVID, kita nak ambil Paxlovid. Itu dah terlampau lambat. Maksudnya dia punya efek tu tak akan berkesan kalau kita ambil lebih daripada 3 hari kita dah dapat COVID-19. Baik. Dan ini adalah kerisauan untuk rakyat yang ingin menggunakan Paxlovid. Adakah dia akan mendatangkan kesan sampingan kalau terutama ada yang alergik ubat-ubatan, Doktor? So Paxlovid ni ubat yang sophisticated lah. Dia bukan ubat simple-simple aja. So dan saya tak terkejut bukan semua doktor boleh prescribe Paxlovid ni sebab dia ubat yang canggih lah. Okay, so ubat ni memang akan memberi kesan sampingan
kepada ubat-ubat yang lain. Kalau orang di luar sana ada makan ubat-ubat tertentu, Paxlovid punya interaction dengan ubat-ubat ni sangat kuat. Itu yang paling kita perlu perhatikan lah. Maksudnya kita perlu tahu sejarah ubat yang sedang dimakan oleh pesakit, sebab Paxlovid ni boleh kacau ubat-ubat mereka. Itu benda yang paling utama kita kena ingat. Maksudnya dia bukan ubat yang simple lah. Kesan sampingan tak teruk. Maksudnya kalau kita dah tahu kita nak bagi Paxlovid ni dekat pesakit, kesan sampingan Paxlovid tak seteruk tak seteruk mana lah, macam biasa-biasa je lah, cerit-berit sikit-sikit, itu quite common.